أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير كنا فاعلين يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين إلحام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran Allah SWT, keiznan daripada Allah SWT. Hari ini kita ditemukan lagi untuk kita teruskan dalam kitab Riyadhus Salihin jilid yang kedua. Kita membicarakan tentang bab menyuruh membuat kebaikan dan melarang daripada melakukan kemungkaran. Hadis yang ke-21. Hadis yang telah diriwayatkan daripada Ummul Mukminin Ummul Hakam Zainab bintil Jahsy radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqulu la ilaha illallah wailul lil 'arabi min syarri qad qatarab futihal yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mislu hadhihi wa halaqa li usbu'ayhil ibhami wallati taliha fa qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana haliku wa fina salihun qala na'am idza kathural khabas muttafaqun alaih. Maksud daripada hadis daripada Ummul Mukminin, ibu bagi orang-orang mukmin, iaitu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Hakim Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke dalam rumahnya dengan keadaan terkejut. Dia berkata, La ilaha illallah. Binasalah bangsa Arab kerana petaka yang telah dekat. Telah dibuka pada hari ini daripada dua tembok, Ya'juj dan Ma'juj. Seperti ini, lalu baginda menggulungkan dua jarinya bulatan, iaitu ibu jari, dan jari berikutnya iaitu jari telunjuk. Aku, iaitu Zainab, berkata, Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan binasa? Sedangkan di kalangan kita ramai orang yang saleh. Jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila keburukan itu telah banyak. Muttafaqun alaih, riwayat daripada Bukhari dan juga Muslim. Ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Subhanahu wa taala, peristiwa ini berlaku hampir 1400 tahun dulu. Sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup,
bersama istrinya Ummul Hakim Zainab binti Jahsy. Nabi SAW masuk ke dalam rumah dan dia menyatakan bahawa telah sampailah masanya keadaan petaka, musibah akan datang dalam dunia ni apabila tanda-tanda yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana Ya'juj dan Ma'juj ini telah memecahkan tembok besi sebesar Nabi tunjuk ibu jari dan juga jari kelingking. Jadi besar ni lubang tembok tersebut telah ditebuk oleh Ya'juj dan Ma'juj, iaitu hampir 1,400 tahun dulu. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Ta'ala, hari ini kita membicarakan tentang peristiwa tentang akhir zaman. Nabi telah menceritakan, walaupun Nabi SAW waktu itu belum berlaku peristiwa tersebut, tapi Nabi ceritakan yang akan datang. Ini di antara satu kisah. Sebenarnya banyak lagi kisah-kisah yang akan datang berlaku, Nabi dah ceritakan dahulu. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ummul Mukminin tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita ni semua akan binasa? Sedangkan waktu tu kalau ada di antara orang yang soleh, Nabi kata, ya. Apabila keburukan, kemaksiatan ni dah banyak berlaku di atas muka bumi ini. Jadi ini dah ditunjukkan oleh Nabi SAW lama dah. Dan adakah waktu ini, waktu tu kita dirahsiakan sampailah apabila manusia bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Siapa dia Ya'juj dan Ma'juj tu? Iaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala juga. Dan dia telah ditemui oleh Raja Iskandar Zulkarnain yang dikisahkan di dalam Suratul Kahfi. Jadi dalam Suratul Kahfi ada beberapa kisah, antara 3 kisah yang besar, iaitu cerita tentang sahabat-sahabat yang telah menyembunyikan dirinya di dalam gua dan dia ditidurkan beratus tahun. Ini dikisahkan dalam Suratul Kahfi. Dan di antara kisah yang kedua, kisah tentang iaitu Nabi Khidir alaihissalam. Dan yang ketiga di antaranya kisah Iskandar Zulkarnain. Di antara 2 raja bagi umat Islam yang mempunyai kuasa yang besar selain daripada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Jadi dia di antara kuasa yang besar menyebarkan agama Allah, ketauhidan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ke seluruh pelosok dunia. Dan dia di antara yang mempunyai kenderaan yang hebat dan ada di antara penterjemah bagi dakwah dia. Hampir dekat berpuluh bahasa yang diketahui di antara pengikut-pengikut Iskandar Zulkarnain. Kalau pergi satu negara ni, ada orang yang terjemahkan. Pergi ke satu negeri ni, ada yang menterjemahkan. Kalau kita di Malaysia ni, ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris, ada bahasa Cina, ada bahasa India. Ada yang berbahasa dengan bahasa Jawa, itu baru berapa bahasa. Tapi ini berpuluh, sehingga sampai 70 bahasa. Bermaksud banyak
bahasa yang diketahui oleh di antara pengikut-pengikut Iskandar Zulkarnain. Berdakwah ke seluruh dunia. Semua menemui antaranya dakwah daripada Iskandar Zulkarnain. Tapi bila mana dia memasuki satu perkampungan tersebut lalu dilihat orang-orang di situ dengan bahasa dia yang tersendiri dan tidak dapat difahami bahasa tersebut. Malahan penterjemah-penterjemah yang mengetahui banyak bahasa, bila sampai kepada Ya'juj dan Ma'juj, dia tak faham. Dia tak faham. Jadi bila tak faham, rupa-rupa inilah yang dikisahkan di antara dua tembok. Tembok ni, kalau kita kata ni bukit yang besar, maka Iskandar Zulkarnain bersama tenteranya masuk di dalam rong tersebut di antara pergunungan-pergunungan. Dan disitulah tempat kehidupan Ya'juj dan Ma'juj. Dikisahkan bahawa Zahiriyah melihat kedudukan dia ini, mukanya bulat, matanya dalam keadaan sipit, kulit dia putih kemerahan. Inilah Ya'juj dan Ma'juj. Dan dikisahkan bahawa tempat dia adalah di kawasan Asia. Dan dia berada, dikatakan bahawa di utara China. Wallahu alam, tempat tersebut masih dalam keadaan rahsia. Orang-orang kafir malahan ramai mengkaji daripada Al-Quran kerana tempat penginapan mereka, tempat tinggal dia ini telah dikepung dan ditutup di antara dua gunung, iaitu daripadanya adalah pintu besi. Pintu besi. Ini terjadi kepada zaman kehidupan Raja Iskandar Zulkarnain. Dia masuk, dia berdakwah. Orang-orang di sana tak difahami, lalu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan besi-besi yang ada di dunia ini, persekitarannya disusun di antara dua bukit. Disusun lalu dibakar besi tersebut sehingga dia cair. Dia cair dan terus dia menyelaputi di antara dua gunung. Jadi dia ada tembok. Tembok dia ni tembok daripada besi. Dan kemudian dileburkan pula dengan tembaga. Jadi kedudukan dia itu suatu tempat yang ikut hukum akal, memang tempat yang kuatlah. Tapi kekuatan tersebut diceritakan perkara ini berlaku sebelum kelahiran Nabi SAW. Dan Nabi menyatakan bahawa tembok tersebut dikepung untuk kehidupan bagi Ya'juj dan Ma'juj. Tembok tersebut telah dilobangkan, kata Nabi, sebesar ni. Hampir dekat 1400 tahun dah besar ni. Dan sekarang Nabi tinggalkan kita ni 1400, bagaimana keadaan pintu tersebut? Allahu a'lam. Dan dinyatakan bahawa sekarang ini dunia bukan akhir zaman, tetapi dunia hampir kepada kebinasaan. Bila mana kita lihat kemaksiatan berlaku, dan satu tempat yang paling selamat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu di antara Haramain, Mekah dan juga Madinatul Munawwarah. Tetapi kita diberitakan bahawa dekat dengan Masjidil Haram, perjalanan tidak sampai setengah hari tempat tersebut, dan menjadi satu pesta. Pesta di kalangan artis-artis yang membuat konsert, iaitu di negara Arab Saudi, di ibu negaranya ialah Riyadh. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Ta'ala, itu yang ditunjukkan bahawa gambaran sekarang dunia ini
semakin hari semakin hampir. Kemaksiatan berleluasa. Dan Saudi pun kita tengok dalam hukum bagi muslimat pun telah dilepaskan, dibebaskan. Perempuan-perempuan boleh memakai dan keluar ikut kehendak mereka. Jadi dibebaskan seperti mana hak asasi manusia, tiada kongkongan daripada hukum. Jadi perempuan-perempuan dah boleh lah. Dia keluar dengan bermakeup dan menunjukkan bagi tubuh badan mereka demi mencari kebebasan dan kebahagiaan. Jadi tempat tu tempat yang paling selamat yang dijaga oleh Islam. Tapi sekarang dah mula dicerobohi. Dan inilah bahawasanya gambaran hari ini adalah hari-hari terakhir bagi hampir berlakunya kebinasaan. Siapa dia? Di antaranya Ya'juj dan Ma'juj datang ke dunia ini dan tujuannya apa? Tujuan dia hanyalah satu, dia akan membinasakan manusia. Badan dia dikatakan bahawa besar dan dia tiada perasaan bagi dia. Sesiapa sahaja yang ada hidup waktu itu, semua dia akan bunuh. Semua dia akan bunuh. Dan dia ini akan binasa, ya, dia pun akan binasa dan dia akan musnah. Musnah di antara tentera-tentera Ya'juj dan Ma'juj selepas Nabi Isa alaihissalam ini mengangkatkan doa. Angkatkan doa. Peristiwa ni sampailah suatu ketika Nabi Isa alaihissalam ni pun tidak dapat untuk menewaskan Ya'juj dan Ma'juj kecuali dengan doa daripada Nabi Isa alaihissalam. Itu dah katakan bahawa satu berlaku sahaja, turun ni Dajjal, keluar ni Dajjal, dikatakan peristiwa tersebut akan terus jatuh seperti mana tasbih yang putus, jatuh sebiji. Bermaksud bila berlakunya keluar ni Dajjal, maka terus akan turun satu. Sampailah waktu habis Dajjal akan turun ni siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Mula-mula adalah turunnya Imam Mahdi yang bawa kebenaran, bawa kepada Islam ini dalam kehidupan hakiki. Tapi ditentang oleh Dajjal. Dapat dibunuh, maka tidak dapat dibunuh Dajjal tersebut oleh Imam Mahdi. Lalu Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam bersama dengan Imam Mahdi dan membunuh Dajjal. Dan waktu tu turun pula, keluar pula Ya'juj dan Ma'juj membinasakan. Dan tentera dia terlalu ramai. Seperti mana bukit tersebut bila dia pecah, dia seperti mana air yang turun daripada gunung. Air yang turun daripada gunung tu, kita tengok macam mana kepala air. Kepala air kan kalau turun kan terus turun. Dan dia akan rompoh. Kalau ada orang yang bermandi-mandian, ataupun ada di antara kayu-kayu, pokok-pokok, semua dia tolak. Ini orang yang tengok, kita tengok kepala air yang ada di mana? Di tempat biasanya di kawasan air terjun. Jadi kat Melaka ni yang ada air terjun tu di kawasan yang dekat adalah di Sagil lah. Di Sagil. Ada kat MPMBB tu air terjun tu buatan. Ini daripada bukit Gunung Ledang. Dia akan turun kepala air. Macam mana Ya'juj dan Ma'juj akan turun macam tu lah. Dan dia semua pergi ke Melata. Dan Nabi Isa waktu tu mengangkatkan doa, minta kepada Allah, pertolongan Allah. Dan dia ini dibinasakan dengan tentera Allah. Siapa tentera Allah? Iaitu ulat. Allah datangkan baginya ulat. Ulat besar mana? Ulat yang kadang kecil ulat ni. Tetapi dia boleh membinasakan semua. Ini dikatakan bahawa kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'juj yang badan dia ni, taf-taf badan dia. Muka dia, muka dalam keadaan, kepala dia semua besar-besar badan dia. Tapi dia kalah dengan satu binatang nama dia ulat. Dia pergi datang
memasuki tubuh kepada Ya'juj dan Ma'juj, airnya mati bergelimpangan. Ramai, terlalu ramai, dan habislah dunia ini dipenuhi dengan Ya'juj dan Ma'juj bergelimpangan. Jadi nak uruskan tak boleh nak uruskan sebab terlalu banyak. Di jalan-jalan, di laman ada banyak Ya'juj dan Ma'juj. Jadi menjadi satu penyakit. Jadi penyakit. Akhirnya Allah datangkan pula untuk membersihkan Ya'juj dan Ma'juj, iaitu di atas muka bumi ini. Maka Allah datangkan burung pula. Burung pula yang besar, dikatakan seperti mana leher unta. Maksudnya burung itu besar dan dia pergi mencengkam Ya'juj dan Ma'juj dan dia bawa terbang. Dia bawa terbang, burung yang datang terbang, dia pergi cekuk dan pergi bawa terbang. Dia bawa pergi mana? Dan dicampakkan ke dalam lautan. Selepas itu, maka berlakulah banyak di antara penyakit-penyakit, lalu Allah basmi dengan turunnya hujan. Maha suci Allah. Allah punya kuasa, Allah nak hapuskan. Fa iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka semua akan menjadi sedia kala, dan waktu tu tunggu je lah. Manusia dalam keadaan hidup tidak lama dan semua nak infakkan, nak mula dekat dengan Allah Ta'ala. Tapi tiada waktu itu orang yang menerima daripada infaknya. Sebab apa? Semua dalam keadaan dah kaya dah. Bawa emas nak sedekah pun tak diterima. Sebab semua pun kaya. Maka tunggu saja akan bertaburanlah. Dikatakan bintang-bintang dan isi kandungan perut bumi ini pun akan keluar. Maka berlakulah yaumul qiyamah. Jadi kalau dah berlaku yaumul qiyamah, habislah. Ceritanya dah habis dah. Ibu-ibu, ayah-ayah dah boleh balik lah. Tapi kita tengoklah kisah dia apa yang seterusnya daripada pengajaran dia. Jadi itulah kisah cerita Ya'juj dan Ma'juj. Kalau tak ada keimanan manusia masa tu, habis. Sebab itulah kena bina keimanan kita daripada sekarang. Sebab dunia sekarang ni bukan dunia akhir zaman. Dunia hampir kiamat. Akhir zaman ni berlaku bila? Selepas Allah datangkan Rasul yang terakhir, iaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khatamul Anbiya, iaitu pengakhir bagi nabi-nabi Allah Ta'ala. Maka lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah bermulanya akhir zaman. Sebab selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tak ada nabi lain. Maka itulah bermulanya akhir zaman. Dan berlakunya fitnah selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah tersebut sampailah sekarang. Masa lahir Nabi, fitnah tersebut Allah Ta'ala bendung. Sebab ada panduannya, itu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ada masalah apa-apa sahaja yang telah ditanya dan dikatakan di kalangan manusia, rujukan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi selepas kewafatan Nabi, terus dunia ni penuh dengan fitnah. Malahan sebelum jasad Nabi SAW dimasukkan di dalam bumi, disemadikan, beberapa hari sebelum disemadikan, dunia dah penuh dengan fitnah. Fitnah pertama adalah di bumi Madinatul Munawwarah, bila mana Nabi SAW wafat sahaja, orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin waktu itu cuba untuk melantik khalifah. Maka orang-orang Ansar di kalangan Aus dan Khazraj minta supaya mereka ini menjadi pemimpin dan memimpin umat Islam. Tapi bagaimana orang-orang Ansar ini boleh menerima bila mana dilihat apa yang berlaku? Di antara yang rapat dengan Nabi SAW itu adalah Khulafa Ar-Rashidin, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali. Bermusyawarah sampailah mengambil
keputusan bahawasanya tanda-tanda hints, iaitu selepas kewafatan Nabi, maka Abu Bakar diangkat kerana Abu Bakar di antara yang Nabi minta untuk menjadi imam kepimpinan. Jadi itulah di antara yang diadikan sebagai hujah, maka Abu Bakar pun mulalah memimpin. Bergolak, maka bergolak juga. Selepas itu, sakitnya Abu Bakar dan Abu Bakar meninggal. Diganti pula siapa? Khulafa ar-Rasyidin yang rapat dengan Nabi SAW, iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar menjadi pemimpin Khulafa ar-Rasyidin, iaitu Amirul Mukminin. Bergolak? Ya. Timbul fitnah? Ya. Timbul fitnah sehingga kan Sayyidina Umar pula dibunuh sewaktu menunaikan solat subuh oleh Abu Lu'lu'ah. Ditikam daripada belakang. Maka bocor perut Sayyidina Umar. Hidup dia. Selepas itu lebih kurang 3 hari sebelum mengembuskan nafasnya yang terakhir. Dan disemadikan di antara 2 sahabat yang dekat dengan Nabi SAW. Siapa dia? Iaitu Abu Bakar dan Umar, disemadikan di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Fitnah datang lagi? Ya, datang lagi selepas Khulafa ar-Rasyidin digantikan oleh yang ketiga sahabat yang rapat dengan Nabi, iaitu menantu Nabi. Siapa dia? Sayyidina Utsman Ibnu Affan radhiyallahu an. Fitnah berlaku bila mana ada pemberontak dan pengkhianat yang telah merancang untuk membunuh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman di antara sahabat Nabi yang tinggi adab dia. Nabi menghormati kepada Sayyidina Utsman. Sebab itulah Sayyidina Utsman berkahwin di antara anak Nabi 2 orang. Sebab apa? Akhlak dia. Baiknya. Dan digelar Zur Nurain Sayyidina Utsman. Puas hati manusia? Manusia tak puas hati. Sehingga kan Sayyidina Utsman pun rumah dia diceroboh, dimasuki, diceritakan daripada atas bumbung dia. Lalu masuk waktu tu. Sayyidina Utsman melawan? Sayyidina Utsman tak melawan. Dibunuh waktu tu tak ada ke di antara yang menjadi protek, iaitu pelindung pada Sayyidina Utsman. Waktu itu adalah pada waktu musim haji. Jadi ramai di kalangan umat Islam pergi ke Mekah menunaikan haji, dan Sayyidina Utsman pun dibunuh, ditikam ketika sedang membaca Quran. Itu yang kita tengok kisah waktu kita kecil-kecil dahulu, Quran yang kita buka tengah-tengah berwarna merah. Diambil kisah tersebut daripada suratul Kahfi, kalimah yang dibolkan, iaitu wal yatalattaf. Quran tersebut dah tak ada dah. Itu cetakan daripada cetakan Al-Baghdadi. Sekarang Rasmul Utsmani ambil daripada Sayyidina Utsman, Rasam Sayyidina Utsman. Dan cetakan sekarang banyak. Di antara negara-negara ada buat cetakan. Dan cetakan tersebut terpelihara. Di Saudi ada, di Malaysia ada cetakan? Ada. Iaitu di Putrajaya. Ada cetakan Quran. Sampailah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pun sama. Timbul fitnah sampai mereka ini pun dibunuh. Pengikut-pengikut Sayyidina Ali pun dibunuh. Lebih dahsyat bila datang fitnah ini di kalangan orang-orang munafik dan puak-puak Syiah yang melagakan di antara 2 kepimpinan Islam, iaitu dalam peperangan Siffin, Sayyidina Ali karamallahu wajhah bertempur dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini di antara kepimpinan Islam daripada Syam bertempur dengan Sayyidina Ali. Maka habislah keempat-empat Khulafa ar-Rasyidin, diikuti oleh siapa?
Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Ali. Dan dia ini sukakan keamanan. Dan bila keamanan disukakan pada dia, dia menyerahkan pemerintah kepada siapa? Muawiyah. Namun demikian, puak-puak di antara puak-puak Syiah ini rasa tak puas hati, menulis surat dan menyokong kepada Sayyidina Husin selepas Sayyidina Hamzah ini mati dibunuh kerana diracun oleh puak-puak pemberontak. Ini Sayyidina Hasan. Waktu masa kecil, Rasulullah SAW tahu apa yang berlaku ke atas cucunya dan dicium daripada cucunya, selalunya Hasan dicium pada mulutnya dan pada Husain dicium pada tengkuk dia, leher dia. Rupa-rupa Nabi SAW menangis melihat cucunya telah dibunuh oleh pemberontak. Kerana apa? Kerana fitnah. Sayyidina Husain pun dibawa, dikatakan bahawa dijemput oleh di kalangan puak-puak Syiah ini untuk datang ke Kufah. Kerana dikatakan bahawa dia ini menyokong Sayyidina Husain. Sampailah Sayyidina Husain mengikuti jejak langkah, dikatakan orang yang menyokong, walaupun ada sebilangan sahabat-sahabat melarang. Tetapi dia pergi juga dan akhirnya Sayyidina Husain dibunuh seperti mana Sayyidina Ali karamallahu wajah. Tetapi sedihnya, pilunya Sayyidina Husain bukan saja dibunuh, kepalanya terpisah dengan jasad. Putus kepalanya dan kepalanya dibawa nak tunjukkan kepada Muawiyah. Dan dikatakan bahawa kepala tersebut tidak sampai kepada Syam dan dia berada di bumi Mesir. Kepala tersebut telah disemadikan di sana. Itu pun sebahagian daripada pendapat. Dan disemadikan di Bandar Kahirah berhadapan dengan Masjid Al-Azhar. Di situ ada satu masjid, nama dia Masjid Sayyidina Husain. Siapa pergi Mesir akan pergi Masjid Sayyidina Husain. Kalau di sini ni contoh dia mihrab, makam dia sebelah kanan. Sebelah kanan. Kat situ ada juga sebahagian daripada peninggalan kesan Nabi SAW, di antaranya ialah janggut Nabi SAW. Siapa dia Sayyidina Husain? Cucu Rasulullah SAW. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dimata Allah Ta'ala, kita tengok pengajaran dia. Jauhilah segala macam keburukan dan kejahatan kerana azab itu sangat pedih. Dan kitab ini menyatakan sedemikian. Jauhilah daripada maksiat. Ubahlah diri kita untuk buat kebaikan. Buat kebaikan mana? Segala perkara-perkara yang baik yang disuruh oleh Allah Ta'ala, maka kita lakukan. Terutama inilah solat. Nabi pesankan solat. Jangan sekali-kali kita peringankan dengan solat. Solat ni di antara tunggak dia. Kita sedekah ke apa sekalipun, kalau seandainya tak solat, maka tak akan dapat dengan kelebihan dia. Sebab solat tu adalah tiang. Akarnya adalah aqidah, iaitu syahadah. Puasa, sedekah, semua tu adalah di antara dahan-dahan daripada sebatang pohon. Tak ada buah, tak ada di antaranya kenikmatan buah-buahan dia kalau tiada batang daripada pokok. Sebab tu solat. Tapi zaman Rasulullah SAW, sahabat-sahabat semua solat di mana? Semua pergi menunaikan di masjid. Tuntutan bagi umat Islam yang lelaki, datanglah ke masjid. Tapi apa berlaku sekarang? Dikatakan bahawa sesungguhnya bila diseru hayya 'alas salah, suruh pergi masjid, kenapa manusia sukar untuk pergi masjid? Semua ada alasan masing-masing. Dia menyatakan bahawa kesibukan. Ada yang mengatakan bahawa rasa malas pula nak pergi. Ada yang mengatakan bahawa tiada masa baginya. Macam-macam alasan. Tapi ahli sufi mengatakan bukan kerana itu. Siapa dia ahli sufi? Iaitu orang-orang yang datang ke bumi Madinah daripada luar Madinah. Ada datang daripada Yaman, ada datang daripada Iran, Parsi. Salman Al-Farisi, seorang sahabat, datang daripada Parsi. Daripada Iraq, Addas.
Datang daripada Iraq, pergi ke Taif, lalu masuk ke Madinah. Sahabat-sahabat ni. Datang daripada jauh, daripada Yaman. Zaid Arisah, ayah dia daripada Yaman. Semua datang. Dan bila peristiwa hijrah ni berlaku, mereka mengikuti jejak Nabi SAW daripada Mekah, daripada pelosok mana semua datang ke Madinah. Datang ke Madinah semata-mata dengan untuk bertemu dengan Nabi, untuk mencari ilmu, untuk beramal, untuk berjuang dengan Nabi SAW. Dan mereka ini tiada rumah dan tiada tanah tempat tinggal mereka, kecuali mereka duduk di dalam masjid Nabi SAW. Tempat dia ada sampai sekarang, ahli sufi. Kat mana tempat dia? Itu di Madinah. Kawasan tersebut penuh orang duduk. Itu di dalam masjid Nabi. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah pergi ke Madinah, kalaulah contoh ni masjid Nabi SAW, kita masuk daripada Babu Salam. Babu Salam pintu masuk untuk ziarah kan. Babu Salam, kita akan jalan daripada ke kiri saya lah ni. Dia akan terus jumpa pintu sana. Pintu sana tu pintu Baqi'. Maknanya keluar, dia nampak kubur Baqi'. Betul? Okey, kita masuk daripada Babu Salam. Di depan ni, dia ada penghadang. Penghadang ni daripada besi yang disusun. Dan juga tembok-tembok daripada plastik ni. Dia biasanya besi lah. Besi yang dibuat. Tapi setengah aja. Kita jalan ni, kita nampak sebelah dalam tu. Yang dalam tu, di antara mihrab, di antara mimbar, dengan makam Nabi. Kita nampak orang ramai kat situ. Apa tempat tu? Ialah Raudah. Kita lalu depan Raudah kan? Kita lalu depan Raudah, nampaklah orang kat dalam tu. Kapet dia pun tak sama. Kapet dia warna hijau. Dulu masa tahun 98 saya pergi, kapet tu berwarna putih. Dia dah ubah hijau. Dan kapet tersebut, corak dia tu dah banyak dah. Ada masjid-masjid masukkan. Di antara masjid di mana? Saya pergi, Allahumma salli. Kapet dia semua sama je. Oh, masjid di Batu Berendam, masjid lapangan terbang. Dan kita tengok ada sejadah pun bentuk corak tu adalah bentuk corak Raudah. Ada bentuk Raudah, bentuk corak dia tu. Jadi kapet dia lain. Kita masuk je, dalam ni penuh ramai orang. Lepas tu, kalau kita terus saja, di antara mihrab dengan makam Nabi tu Raudah, kita jumpa mihrab. Di antara mimbar, kita jumpa mimbar dulu, lepas tu mihrab. Mihrab ni tempat lekukungan Nabi solat. Lepas tu kita jumpa makam Nabi. Dan kita kena keluar. Kita tak boleh masuk sini. Kecuali ada orang-orang tertentu, kadang polis bagi masuk. Kalau kita ni bawa ayah kita ke siapa yang sakit ni, pakai wheelchair ni kan, kita lalu je, kadang polis suruh masuk. Masuk lalu depan. Padahal ni pintu keluar, dia suruh masuk. Suruh solat ke apa, suruh dapatkan Raudah. Lepas tu keluar balik. Kita terus saja, kita akan keluar pintu Baqi'. Ibu-ibu, ayah-ayah patah ke kiri. Patah ke kiri, nanti ada satu pintu sebelah belakang. Lalu masuk daripada sana dan pusing. Makam Nabi tu ialah rumah Aisyah. Belakang rumah Aisyah tu ada satu pangkin. Pangkin tu tinggi lebih kurang paras betis lah. Dan dia disimen dan tepi ni ada kayu kisi. Di situlah tempat dia tak luas. Lebih kurang dalam 15 kaki lah. 15 kaki keluasan dia. Dan di situlah tempat tinggal ahli sufi. Ahli sufi ni, dia kerjanya apa? Dia ni menolong Nabi SAW dalam perjuangan Islam. Dia pergi dan dia duduk dalam masjid, berzikir, baca Quran. Dia memang kuat ibadat ahli sufi. Dan ahli sufi ni tidak memandang seperti mana orang awam macam kita. Ahli sufi ni dia banyak memandang yang tersirat daripada yang tersurat. Kalau kita ni, kita memandang sesuatu mengikut akal kita. Orang kita biasa macam tu. Kalau kita pergi datang ke rumah Allah, datang ke masjid, kita belajar. Ahli sufi, orang yang berilmu ni, bila dia belajar, kita ni kalau belajar, kita belajar makin pandai ke makin kurang ilmu kita?
Kita kata makin pandai kan? Tak. Bagi ahli sufi dia kata, semakin aku belajar, semakin banyak aku tak ketahui. Rupanya dia cakap, semakin banyak aku belajar, semakin banyak aku tidak ketahui. Kalau orang awam dia kata, apa? Makin kau belajar, makin banyak engkau tak tahu. Maka orang awam kata apa? Mujur aku tak ikut engkau. Maknanya kalau makin belajar, makin bodoh. Tapi disebabkan bukannya bodoh, kerana dia tak tahu. Tetapi rupanya ilmu Allah ni terlalu luas. Banyak benda lagi yang dia tak tahu. Itu yang tersirat. Ada sebagian kata, kalau aku makin belajar ni, aku rasa aku makin bodoh. Orang lain, orang awam kata, mujur aku tak ikut engkau. Kalau aku ikut engkau, aku pun jadi bodoh macam kau. Tapi sebenarnya tak. Ilmu Allah tu luas. Kita pandang orang, tengok orang tua, kita pandang apa? Yang kita rasa. Sesungguhnya orang ni dah tua. Lagi apa kita kata? Ikut hukum akal, dia akan pergi dulu daripada aku. Sebab apa? Umur dia lanjut. Tapi ahli sufi tak pandang macam tu. Dia pandang orang yang tua, dia mengatakan bahawa orang tua ini lebih baik daripada aku. Sebab dia ini hidup dah lama, amalan dia lagi banyak daripada aku. Ini ahli sufi. Tapi kita tak. Orang awam tak. Tengok kanak-kanak, maka rasa kemuliaan kanak-kanak itu lebih baik daripada aku. Sebab apa? Sebab kanak-kanak ini tak banyak dosa berbanding dengan kita yang banyak dosa. Itu ahli sufi punya pandangan. Sebab tu orang ahli sufi ni, kalau ditanya kenapa orang ni di kalangan manusia ni tak datang ke rumah Allah Ta'ala. Macam-macam lah alasan. Sebab sibuk lah, tak ada masa lah, malas lah. Tapi ahli sufi tak cakap macam tu. Ahli sufi kata, kenapa dia tak datang rumah Allah? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memang tak nak dia datang. Allah tak nak tengok muka dia di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Ta'ala. Kalau kat dunia ni, Allah dah tak nak pandang muka kita, agak-agaklah rasa-rasanya, bila kita ni tiada lagi kat atas muka bumi ini, kita akan masuk dalam liang lahat. Rasa-rasa kalau dalam dunia ni, Allah tak nak pandang kita kat rumah dia, ke alam akhirat ni, ke alam barzah ni, kita memanggil Allah, agak-agak Allah pandang tak kat kita? Susah kita nak jawab. Ikut hukum akal memang Allah tak pandang lah. Kalau kat dunia pun dah tak dipandang oleh Allah Ta'ala. Ini ahli sufi punya keilmuan dia, pandangan dia, yang dalam, yang tersirat. Kita bukan tak boleh baca Quran, kita boleh baca Quran. Kita baca Quran. Kalau seandainya tak boleh kita baca juzuk 2, 3, 4, 5 pun, tapi setidak-tidaknya kita boleh baca ayat-ayat lazim. Tapi bila tanya kenapa tak nak baca Quran satu hari? Orang baca Qul Huwallahu Ahad, siapa baca Qul Huwallahu Ahad 10 kali, Allah binakan satu istana dalam syurga. Satu istana dalam syurga Allah bina sebab apa? Sebab baca Qul Huwallahu Ahad 10 kali. Tapi kenapa tak baca? Tak ada masa, tak sempat. Bukan kerana tak sempat, bukan tak ada masa. Ahli sufi kata sesungguhnya Allah tidak hendak dengar suara kita pada dia. Allah tak nak dengar suara kita. Kalau Allah tak nak dengar suara kita kat dunia ni, rasa-rasa kat akhirat, masa tu manusia tak ada tempat untuk minta pertolongan kecuali pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muhasabahlah balik pada diri kita. Kalau kita betul kita sayang pada Allah, cinta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka buatlah amalan yang mampu bagi kita agar kita sampai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah pun merindui hamba-hamba dia. Sebab tu dia ingatkan supaya kita ini ingat, jangan sekali kita bermaksiat. Buatlah semampu boleh bagi kita untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Minta ampun pada Allah Ta'ala setiap hari. Jangan lupa. Tunaikan hak kita pada diri kita ini, hak kita pada Nabi, hak kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Apabila kemungkaran telah banyak berlaku, maka yang menerima akibatnya bukan sahaja orang-orang jahat, tetapi orang-orang saleh juga sama terlibat. Oleh itu, setiap orang mukmin hendaklah berhati-hati dan mencegah kemungkaran. Dan yang ketiga dinyatakan di sini pengajarannya apabila kemungkaran dan maksiat kedua-duanya bermaharajalela, maka hendaklah kamu berusaha untuk menghapuskan dengan segera supaya jangan sampai terjadinya malapetaka. Nampak kemaksiatan, kita ubahlah dengan kuasa. Sekarang kita tunggu je lah. Fitnah dah banyak. Fitnah dah banyak. Selagi belum sampai pada 19 hari bulan, selagi itulah kita tengok setiap hari macam-macam tomahan, macam-macam fitnah akan timbul. Tunggulah. Tunggu sampai 19. Setiap hari. Tak nak dengar pun dia datang, keluar juga. Siapa di antaranya? Sesama Islam. Berlaku? Ya, berlaku. Zaman Nabi? Berlaku? Ya, berlaku. Dan dikatakan bahawa akhir zaman ni lah tandanya yang hampir kepada kiamat. Tapi bukan negara kita, tapi seluruh dunia. Seluruh dunia. Saudi pun penuh dengan fitnah sekarang kan. Masya Allah. Dan kita tengok pada pengajaran yang kelima, kita mesti beranggapan buruk terhadap maksiat. Kita kena fikirkan bahawa maksiat itu akan datangnya musibah. Maka bila nampak kemaksiatan, kita ubahlah dengan tangan kita. Sekarang ni nak ubah dengan tangan kita lah, iaitu pada 19 hari bulan. Fikirkanlah untuk kemaslahatan ummah, untuk agama kita. Jadi terletak pada ibu-ibu ayah-ayah tanggungjawab tersebut. Akan dipersoalkan? Ya, akan dipersoalkan. Carilah orang yang membela kepada agama. Mudah-mudahan menjadi penyelamat bagi kita ni, untuk agama kita. Bila mana bukan orang di antara orang yang agama, maka binasalah. Yang menyelamatkan pun adalah agama. Nak cari isteri, carilah isteri yang beragama. Harta, keturunan, itu jadi nombor 2, nombor 3. Tapi agama tu ditegakkan. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Ta'ala, ini di antara kisah yang kita baca tentang Ya'juj dan Ma'juj. Cerita-cerita yang diceritakan adalah cerita tentang akan berlakunya kiamat, iaitu berlaku pada akhir zaman dunia ini sebelum dibinasakan. Saya rasa cukuplah setakat itu untuk pagi ini. Minta ampun, minta maaf daripada saya andai ada keterlanjuran kata-kata daripada saya. Yang baik semua datang daripada Allah, buruk daripada saya. Hakikat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur perjalanan kehidupan kita. Dan saya doakan ibu-ibu, ayah-ayah yang hadir, mudah-mudahan Allah SWT berikan kesihatan yang baik, kewaafiatan yang waras, kita boleh beribadah dengan sempurna, dan pertemuan kita bukan sahaja di sini, mudah-mudahan Allah akan pertemukan dan satukan kita di dalam syurga Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم آفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولكم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.